الذين صراط الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu 'alaina ar-rahmata wal barakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalika wa adada li kamalih. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita memanjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi beri kurniaan limpah kurnia dari Allah, taufik hidayah, ketetapan as-sakinah, inayah, pertolongan daripada Allah kepada kita. Sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita. Semoga Allah Ta'ala menerimakan segala amal kebaikan yang kita telah melakukan, tak kira lah hari ini ataupun amal-amal yang kita melakukan di bulan Ramadan yang telah lalu. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa sairu a'malana. Semoga Allah Ta'ala menerimakan segala amal yang dilakukan oleh kita hari ini ataupun di bulan-bulan Ramadan hari. Alhamdulillah, kita ada di bulan Syawal beberapa hari mari dah. Minggu 2 minggu dah. Jadi setelah daripada kita beramal di bulan puasa, lepas pada tu kita tak bertemu mana. Beradu banyak bulan lah, sebulan lebih kuliah. Lepas tu dengan keadaan sekarang ni kuliah tak ada boleh buat lagi. InsyaAllah kita buat live dengan secara gini lah deh, dalam rumah gini ya. Buat sebagaimana hilang ingat. Ingat-ingat sama-sama kita ada ingat-ingat teh. Dah lagu mana hati para penonton lebih kurang 80 orang ni suara jelas kedak. Tolong menyatakan sikit suara cerak kedak. Daripada mana kita menonton ni suara celah kedak, cerak kedak. Alhamdulillah.
Terima kasih semua hak sedang menonton bersama dengan hamba pada malam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana beri salam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara-saudara kita di rata-rata tempat ni daripada Malaysia pun ada ni. Waalaikumsalam, saudara sahabat kami di Malaysia di Kampung Sek Kedah. Tok Bomo kita bersama dengan kita juga ni. Daripada mana ratik hak sedang menonton cerak Kedah sorok ni. Sorok cerak Kedah. Alhamdulillah. Ada demo tanya, boleh tanya Kedah ni? Boleh tanya. Kalau boleh jawab, kita jawab. Kalau tak boleh jawab, wallahu a'lam. Tanya ke apa? Tanya khabar. Alhamdulillah, baik. Baik. Apa khabar kata sahabat-sahabat kita, para penonton kita hak duk menonton sekarang ni 90 lebih ni, apa khabar? Apa khabar kata di rumah kita, di kampung kita, di negara-negeri kita masing-masing, apa khabar weh? Apa khabar, sehat molek ke dak? Dalam keadaan lagu mana kena kurung ke dak weh? Dengan Covid ni, keadaan Covid lah ni kena kurung kata setengah-setengah. Kena kurung kata tak boleh pergi kano. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana bagi salam dalam ruangan ni, semua tu dijawabkan. Baik. Saudara-saudari muslimin muslimat, hadirin hadirat, sedang penonton yang menonton di mana saja, kita dengar sedikit tazkirah sebagaimana buat orang panggil kata buai karak lah. Selama mana kita duk tak ada buat ni, tak ada mengajar, tak ada gapo di bulan puasa sebulan tu dah. Cuma ada jemput teh lah, ada jemput teh dan mau pergi jemput suruh kecek sikit untuk nak menyempurnakan hajat derma khairat di sebelah jalan. Ada juga kita pergi kecek. Lepas tu bulan puasa tu ada jugalah kita kecek sekali dua kali tu untuk buat santai tazkirah. Macam malam ni jugalah, malam ni kita kecek santai tazkirah. Tanya khabar mari keadaan lagu mana di kampung halaman masing-masing. Ni saudara kita ni banyak ni. Ada royak kata dijelah sorang tak apa molek. Daripada Chonburi, waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Sedai Sungai Padi, Sungai Padi kata-kata tempat ni. Hak mana masuk menonton dengan kita ni, kita minta lah sebenarnya sama-sama kita tak biasa minta ni. Minta tolong follow lah, kita panggil follow page ni. Page Ayah Mai FC ni page hak ambo sendirilah, hak saya sendiri page ni. Bukan kata orang lain dak, hak saya sendiri. Follow, kalau lah boleh kita tak ada berat sangat lah follow, kerana page ni banyak ke bubuh ngajar lah, banyak ke jarang mana nak buh barang kok si, jarang lah nak buh cerita-cerita, nak buh ikut si tu jarang, banyak ke bubuh dalam bab agama lah, tazkirah, ngajar, nasihat, semua hak berkaitan dengan bab agama. Pakak-akak kita follow. Begitulah juga sedang penonton 130 orang lebih kurang malam ni. Pakak kita sebar live ini kerana malam ni kita nak kecek santai dalam bab apa, bab berkasih sayang kita kepada Allah, kasih sayang kita kerana Allah. Kita nak kecek sikit tentang kita ada sifat hub al-hub, sifat kasih sayang. Kasih sayang kita nak ada kasih sayang ni, kasih sayang semata kita ni kerana Allah Ta'ala beri kepada kita ni hati yang ada dalam diri kita ni. Maka hati ni dia ada kalanya sedih, ada kalanya rasa serabu. Dalam banyak-banyak perasaan hati ni ada satu perasaan, orang panggil perasaan kasih. Maka kasih ni ia ada orang panggil perkara hak berkaitan dengan bab pahala dosa, ataupun hak kita panggil bab dunia akhirat. Dalam perasaan hati kita, kasih kita ni. Maka malam ni kita mari dengar tazkirah santai, dalam hal kita tanya khabar mari kita ambil sikit manfaat, dengarkan perkara-perkara hak berkaitan di dalam hidup kita masing-masing, perasaan hati. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ni pandak ya.
Pendek je hadis ni, sikit je. Tapi dah Nabi SAW ni kalam dia, perkataan Rasulullah ni orang panggil jawami'il kalim. Perkataan pendek tapi makna dia mengandung luas. Makna perkataan Nabi begitu tinggi kataan dia. Ini panggil jawami'il kalim. Pandai ya. Nabi bersabda kata, min husni islamil mar'i, di antara keelokan seseorang Islam, seseorang Muslim tu, ialah tarkuhu ma la ya'ni, ia meninggalkan perkara-perkara yang tak bermanfaat, tak berfaedah. Lalu tu apa kaitan dalam bab kasih dengan hadis ni? Nanti dengar syarah dia. Syarah huraya daripada hadis ni ada berkait, ada bersangkut paut dengan bab kasih kita. Perasaan hub, perasaan kasih kita ni ada kalanya menyebabkan jadi manfaat hingga sampai menolongkan kita di akhirat sana. Lalu tu ada bersangkut paut dalam hadis yang tersebut. Nabi SAW sebut saat ni, di antara keelokan, kebaikan ataupun kita panggil kata kualiti. Kualiti ni bahasa putih lah. Kualiti. Kualitas pun orang panggil juga kualiti, kunapap. Kunapap kita kata kita ni orang Islam, kita Muslim, kita memeluk agama Islam, kita adalah seorang Muslim. Mulut boleh kata belaka, mulut kita boleh sebut belaka, kita boleh royak kat orang, boleh kita cerita kat orang, kita orang Islam ni, boleh cerita. Lalu tu kita nak tahu kata kualiti Islam, keislaman yang ada pada diri kita ni setara mana? Kunapap tu ke parimang saja. Parimang ni makna ramai-ramai orang Islam tapi tak ada kunapap. Lalu tu di antara lah hak kita nak sebut hadis saat ni syarah yang disyarahkan oleh para alim ulama. Dia kata kalau nak kita nak tengok kualiti keislaman seseorang tu, di mana kita nak tengok? Nak cek tu di mana? Adakah di pakaian dia? Oh, dia pakai serban. Oh, inilah Islam yang sebenar-benar. Inilah Islam yang kemah. Tengok di pakaian, pakai piyah kalau orang lelaki, pakai serban, pakai baju tok, ada pula dah kain jadah atas kepala bau. Itu kerana menanda kata orang ni beragama dengan agama Islam yang benar-benar kualiti. Orang ni kerana ini. Habis tu kata ulama, kalau kita nak tengok seseorang Islam tu yang benar-benar dia Islam, benar-benar dia beramal dengan amalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok di mana? Adakah di pakaian? Adakah di amalannya? Kita tengok dia semaya tak putus, buat haji 2-3 kali dah, umrah banyak kali dah umrah. Itu kerana kata ulama bukan sekadar tu, yalah hak tu juga. Pakaian pun bukan kata tak buat tilik langsung, bukan kata tak buat kira cara langsung, pakaian pun buat kira juga. Tapi ulama kata ialah kamu nak tahu kualiti ataupun orang Islam seseorang ni yang kita panggil kata berkemah dengan bab yang pegang agama Islam dia, tengoklah bagaimana dia boleh meninggalkan suatu perkara yang tak penting dalam hidup dia. Dia boleh tinggal benda ni, benda tak penting. Benda tak penting bagi apa tu? Bagi kehidupan akhirat. Dia boleh tinggal benda ni tak ada penting kali dalam hidup akhirat. Perkara ni perkara tak beri manfaat kali lepas pada mati. Dia boleh tinggal benda tu. Dia boleh tahu benda tu. Benda ni benda tak guna. Kalau lepas pada mati tak boleh tolong pun aku. Benda ni kalau aku mati malam ni tak ada manfaat sikit. Dia boleh tinggal benda tu. Lalu tu di antaranya sekarang ni, sekarang masa kita ni lah, banyak orang mementingkan suatu yang tidak penting atas nama cinta. Ni sakut dengan bab cinta ni. Banyak orang mementingkan sesuatu yang tidak penting. Benda ni benda tak penting ni, tapi yang mementingkan atas nama apa? Atas nama cinta. Bila sebab ditindih, orang panggil ditindih oleh cinta,
kelabu mata. Orang tua panggil kelabu mata. Bila ditindih oleh cinta menyebabkan mata kelabu. Perkara tak ada penting kali, perkara ni tak ada manfaat kali kamar dia pada mati. Tapi oleh kerana cinta, oleh kerana ditindih oleh kasih, tindih oleh hati kita ni cenderung. Kerana cinta bahasa Arab panggil al-hubb. Hub. Lalu tu al-hubb bahasa Arab kan aku tahu. Apa takrif dia? Al-mailu ila syai'in. Hati kita cenderung kepada sesuatu. Itulah panggil cinta. Itulah panggil kasih. Makan badan ni kita nak kecek bab ni. Nak kecek kata kita berkasih sayalah kerana Allah. Barulah manfaat. Barulah bermakna kasih sayang kita tu. Selama mana kita kasih sayang kepada suatu, yang suatu kita kasih sayang tak ada beri manfaat pun lepas pada mati, maka kasih sayang kita hampa saja. Tidak bermanfaat, tidak bermakna kama dia pada mati. Ini kita nak kecek. Hak pesakut pahauk dalam bab hadis Nabi sebut kata, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antaralah setengah daripada keelokan seseorang itu, yang nama kata orang Islam, ialah ia boleh tengok, ia boleh tinggalkan benda-benda yang tak penting kemudian daripada kematiannya. Maka dalam bab kasih ni kita nak cara sikit. Kasih kita ialah hati kita ni ada berlaku perasaan kasih. Kita ada di dunia. Kita di hadapan kita ni ada. Kita sekarang ni duduk di dunia. Maka di hadapan mata kita ada dunia, ada akhirat. Perkara ni dunia. Perkara ni akhirat. Maka di hadapan kita ni ada dunia, ada akhirat. Apa dunia, apa akhirat? Dunia ialah perkara yang tak beri faedah lepas pada kematian kita. Bila kita mati, tak ada benda dah benda tu. Tak ada guna dah. Tak ada manfaat dah. Itu panggil dunia. Tidak makna je kata harta. Ni kita tak makna kena molek dunia. Ada setengah-setengah saudara kita ataupun setengah-setengah orang kita bila sebut atas dunia, dia letak harta, mewah, pangkat ataupun apa sajalah. Jangan gaduh. Ta'rif yang diberi oleh para alim ulama dunia ialah perkara yang tak manfaat kemudian daripada mati. Benda tak boleh tolong lepas pada kita mati, tak boleh tolong apa-apa kita. Walaupun semaya. Semaya ni pada rupa zahir kita nampak rokok, sujud, tidak antara dua sujud, duk baca tahiyat. Pada rupa zahir kita panggil akhirat. Tapi kalau semaya tu tidak kerana Allah, semaya ada tujuan yang lain dari Allah, maka pada rupa zahir walaupun kita nampak akhirat, tapi hakikat sebenar semaya tu orang panggil semaya dunia. Kenapa boleh atas semaya dunia? Dah tak ada kerana Allah. Maya dia tu kerana yang lain dari Allah, ada tujuan nak ke harta, tujuan nak ke puji, maka semaya itu panggil dunia. Habis tu kita tak boleh kena dunia. Harta sekalipun kita tahu Allah monggo cari gak dunia, cari gak kerja pagi petang siang malam, tak cari apa dah, tak bersaing dengan orang dah, kerja semata mu ni. Ayah kerja tujuan nak cari nafkah, tujuan nak cari keperluan hidup untuk anak, untuk isteri. Maka itu walaupun pada rupa zahir kita nampak dia kerja pagi petang siang malam, hakikat sebenar itu adalah akhirat. Itu kita nak faham sikit. Bak dunia akhirat jangan kita orang panggil kata pukul kasar. Bila nampak orang kerja dunia, bila nampak orang semaya ibadat akhirat. Kau dulu tengok di niat masing-masing, di niat masing-masing. Tapi kalau benda haram, benda haram kita niat jadi akhirat pun tak jadi. Main buat apa judi? Kita judi ni kenapa? Nafkah anak isteri ni niat kerana Allah judi ni supaya bila kena nombor satu ataupun kita benar dalam judi, kita nak beri makan anak kita bini, itu tak boleh. Walaupun dia niat kerana Allah semata-mata pun dah orang panggil haram benda ni, benda judi, benda tak betul dengan hukum Tuhan ni haram. Dia pergi buat niat kerana Allah pun dia tak jadi baik semata. Itu nak faham betul-betul. Ini kata kita ni, dapat mata kita ada dunia, ada akhirat. Dalam hati kita ada perasaan kasih. Letak we kena perasaan kasih kita. Sekiranya kalau kita kasih kepada benda sesuatu ni, satu-satu benda ni, tak kira lah orang kita kata manusia. Manusia ingatlah kita kasih bukan salah kita kasih. Kasihlah.
Kita saya ke anak kita, saya ke isteri kita, saya ke sahabat andai kita. Tapi saya kerana Allah. Jangan saya semata-mata saya. Sebab apa? Sebab manusia satu hari mati. Bila mati, ia akan bercerai, ia akan berpisah dengan kita. Habis tu kata-kata orang menyebabkan kasih dia terlalu kasih. Kasih dia terlalu berlajak-lajak kasih, menyebabkan bila berlaku kematian, matilah kita panggil kita tak apa kena mati berlaku. Bila mati ya kena berpisah masuk dalam kubur. Nah, menyebabkan hangga siapa hilang akal, tak boleh terima perpisahan tu, tak boleh terima anu. Ini panggil kata kasih yang lajak. Lajak kasih tak boleh juga, menyebabkan kita kasih apa, menyebabkan kita ni orang panggil habis semangat untuk nak hidup. Kasihlah kepada siapa-siapa pun kerana Allah. Bila kerana Allah jadi kebaikan semata. Nah, ni nak royak kata bab hak kita nak dengar malam ni, hadis hak kita dengar malam ni ada berkaitan dengan bab kasih sayang. Antaranya ialah kita boleh tinggal kasih. Boleh tinggal benda hak kita kasih ni sekiranya kalau kita kasih tak beri manfaat kemudian pada mati. Itulah masuk dalam kata Nabi kata tarkuhu ma la ya'ni. Kita boleh tinggal benda hak tak berfaedah. Macam mana orang kasih kepada orang lajak-lajak, kasih kepada bermain. Main Allah, main tak kira lah main apa pun. Main geng lah ni, budak-budak main geng. Rosak tak mau tangan. Kasih doa kepada main hingga siapa meninggal mayit. Tak semaya, tak melakukan ibadat, tinggal menanggung jawab kewajipan. Atau main lagu tu, orang panggil kasih kepada bermain, menyebabkan dia tinggalkan benda-benda kewajipan. Kasih lagu tu panggil kasih yang tidak bermakna. Kasih yang menghampakan. Ni di antaranya kita nak kasih. Baik tu kasih, Nabi pun ada sebut pada hadis lain. Nabi kata kasihlah pada sesuatu kamu cukup-cukup. Tak kira lah pada sesuatu orang ke, sesuatu benda lain ke, ataupun apa saja cukup-cukup. Habibaka haunamma. Mengkasihlah kepada seseorang hak mengkasih tu cukup-cukup. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Bimbang-bimbang takut satu hari hak muduk kasih, muduk sayang, muduk cinta, muduk mabuk bertukar jadi hak kasih tu bertukar jadi benci dah lah. Tukar jadi benci dah lah. Mula kasih saya ikutlah apa kata ya royak ya gapo turut berlaku. Nabi kata cukup-cukup, we pandai-pandai. Jangan lajak-lajak kita kasih. Bimbang-bimbang satu hari bertukar perasaan hak kita berasa kasih, saya cinta bertukar jadi benci dah. Anda kata berapa banyak ke? Walaupun kita terbuka berlaku dalam hidup kita, tapi hidup saudara kita ataupun hidup jiran kita atau adik-beradik kita, Allah dulu kasih sangat dua orang ni. Oh, bertepek. Bersaing tu gak, bergodang tu gak, gi mari. Laksanalah orang tua kata. Tapi minta maaf lah kita sebut laksana orang tua kata apa tarik nak ketuk dah dua tu. Maaf lah kalau mana duk makan minum tu. Dah nak royak kata rapik-rapaknya, sayangnya, tapi lah ni tak kena dah dua tu. Tak tegar gi mari dah. Mutu-mutu pun tak gi tak pergi saleh. Raya-raya tak gi mari dah dua tu. Tak bersaleh tak apa dah ni nah. Habis itulah pesanan Nabi kita berhikmat. Nabi kata bukan kalau lain kita nak kasih kepada orang, tapi pandai-pandai. Cukup-cukup. Bimbang takut satu hari hak kita duk kasih saya lajak-lajak bertukar, berpisah ataupun berubah menjadikan benci dah pula. Begitulah juga kita benci. Nabi kata benci tu pun cukup-cukup. Wa abghid baghidaka haunamma. Kita nak benci kepada seorang, nak benci kepada sesuatu pun cukup-cukup benci. Tak kira kita benci, percaya aku tengok muka dia mana, malah capur benci pada orang ataupun pada sesuatu. Malah aku makan kau ni, aku tak wahai kau ni, benci. Benci kepada makan ni, contoh kata. Bawa lama-lama kata, nampak makan dah tu. Dulu kamu tak berakhir kan, kerabu, lapis kerabu gapo baik-baik. Ada kerabu baik. Kerabu beko, baik sikit-sikit beko dah. Dulu aku nampak mu tak ada makan kerabu jenis kerabu beko, kerabu pucuk jahat ni, baik pahal. Hang nampak makan oleh. Habis tu kata beci tu pun Nabi hajar juga. Beci tu pun cukup-cukup beci. Wa abghid baghidaka haunamma. Beci tu pun cukup-cukup beci. Apa?
bimbang satu hari hak membenci tu, asa ayyakuna habibaka yaumamma. Bimbang takut satu hari hak mu duk benci dulu tu bertukar, berubah dah daripada benci menjadi kasih. Nak kau nak kata berlaku berapa banyak seseorang wanita ni dulu yang benci kau seorang lelaki tu, benci sungguh, tak boleh tengok muka, tak boleh dengar suara mutu bang, bunyi perai suara mutu mari dah natal tu, yang panggil natal tu lah ni jadi laki dia terus. Kerana hari tu bunyi kata benci sangat mu kesalah tu, pahu anak dah mu sanggup jadi laki mu. Masa benci masa dulu. Lah ni dak dah lah, lah ni saya dah pasal jadi laki ku dah. Tu benci tu pun Nabi hajar juga, jangan lajak-lajak benci. Wi padai-padai, wi cukup-cukup. Ni Nabi bahaya kata bak kasih, bak cinta ni wi ada kerana Allah ya comel dah. Kalau kasih semata-mata ikut hawa nafsu kita, ikut perasaan kita, bimbang-bimbang hak kita kasih, hak kita sayang tu jadi hampa sewaktu mana kita berdapai di hadapan Allah di satu hari. Baik tu dah. Beberapa banyak cinta, perasaan kasih kita ni membawa kepada lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih kepada benda ni menyebabkan tak ada semaya. Kasih kepada benda tu menyebabkan tak boleh kita menanggung kewajipan yang Allah Taala wajib atas kita. Mainlah kasih kepada orang tino lajak-lajak. Engkau siapa berlaku perkara-perkara yang tak sepatut berlaku, perkara haram. Allah baik tu kita sebut atau bak cinta ni, bak kasih ni. Bila sebut atau bak kasih, jangan kita kata bila sebut atau kasih gi kepada orang muda-muda. Tak, tidak makna begitu. Bila sebut atau bak cinta, bak kasih, orang muda ni. Kita orang tua tak ada cara main. Dah bak kasih, bak saya. Dak hidup kita ni ambil ejak kecil sampai ke mati, ada sakut paut semua bak kasih, bak cinta ni. Jangan kita berasa atas sebut atau cinta orang muda, budak werung. Orang muda-muda aja, budak-budak. Dak Karena Imam Ghazali bagi cinta, bagi kasih ni kepada 3 bahagi. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kasih cinta ni terbahagi kepada 3 bahagi. Al-hub bagi kepada 3. Pertama, hubbut ta'zim, kasih kerana membesarkan, kasih kerana kemuliaan. Balah mana kita kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cinta kepada Allah. Kasih kepada Allah panggil hubbut ta'zim. Cinta kepada Rasulullah, Rasul kita, Nabi kita, kekasih kita, ini panggil hubbut ta'zim. Kasih kepada 2 ibu bapa kita, hubbut ta'zim. Kasih kepada guru-guru kita, itu panggil hubbut ta'zim. Kasih kerana kita membesarkan mereka. Kalau ibu bapa, guru-guru, Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kasih lagu tu panggil kasih kerana kita nak meliakan. Yang kedua panggil hubbus safaqah, kasih oleh kerana kita kesian ke dia. Balah mana kita kesian ke anak kita, kita kasih lah. Nampak anak kita tidur kelekong, tak ada selimut, kita pun baik cepat-cepatkan selimut anak kita kerana dia sejuk. Itu panggil hubbus safaqah, kasih oleh kerana kesian belah. Kasih kepada menatai anak kucing, duk yaw lapar, amuk dia pas mana tak tahulah, boleh jadi pergi semak rau canak pula boleh jadi pergi semak rau canak ni, bunyi kata bagi 2,000 pula. Engkau siapa tak wipet anak kita, kesian ke anak kucing, kita beri upah. Itu panggil hubbus safaqah, kasih oleh kerana kesian belah. Kita kasih kepada adik-adik kita, kasih kepada anak-anak kita, adik kita, ataupun kita panggil orang runong pada kita. Aksi dia nampak dia tak pandai, mai kena ajarmu, hok ni hajar. Tu kasih lagu tu panggil hubbus safaqah. Ulama bila. Dan hak yang ketiga, hubbus syahwah, kasih oleh kerana ingin. Balah mana kita kasih nak makan banyak, kita kasih kepada seorang wanita, kita panggil isteri kita, atau panggil syahwah, kasih kerana ingin. Ini ulama bagi. Habis tu bila sebut bak cinta, bak kasih, jangan kita letak atas orang muda-muda saja. Kasih terbahagi kepada 3, para ulama bagi. Maka kasih kita ni kadang-kadang nak kata berapa banyak, kasih-kasih, cinta-cinta membawa kepada lalai daripada Allah. Ini kita perlu kena ingat. Banyak di antara kasih sangat kepada orang tino, kasih kepada seorang wanita
menyebabkan berlaku berzina, derhaka kepada Allah. Ni kasih lagu tu tak boleh lagu tu. Panggil kasih menyebabkan hampa di akhirat sana, membawa kepada azab. Habis tu orang tino ni ulama besar, Rasulullah pun menjaga. Dalam hadis nak kata berapa banyak Rasulullah jaga. Kalau mu tengok kepada seorang wanita tepat-tepat yang comel di tubuh wanita, tak kira muka, dada ataupun punggung belakang dia tu, mu tengok lagu tu, mu tengok rupa-rupa, mu tengok tu, mu kena dipanah oleh iblis, panah syaitan yang ada beracun panah tu. Lagu tu Nabi pesan dah, ulama pun pesan. Habis tu kita tengok kepada seorang wanita ni, pesan kepada orang lelaki, supalah kita orang tina pun tengok kepada orang jatuh, hak bukan mahram kita lah, hak bukan orang panggil atau bukan adik-beradik kita, bukan suami isteri kita. Kita tengok pada orang wanita ataupun orang lelaki lain, tengok lagu tu, tengok ya mula-mula ni dia tengok dulu, tengok perhati tilik. Habis tu ulama kata bila tengok orang tino ni, tengok mula-mula tu, kita kena paling cepat-cepat. Hak kita tengok mula-mula tak salah lagi. Tak salah lagi. Hak salah mana kita tengok serta ada tilik atas bawah, perhati. Tak puas perhati, wicang pula. Wicang lah. Wicang seorang tak puas, pergi wicang ngagu pula. Oleh adik ni, kemah lah gitulah gini wicang. Inilah membawa kepada rasa mula tengok dulu. Nazratun awalun nazratun, mula-mula melihat tengok. Lepas pada tu senyum. Ya ada tangga-tangga setai, pandai setai. Ya hajar, ya bijak cara ya hajar, dia nak merosakkan kita. Comel. Bujai ke darah. Dia mari bubuh dalam perasaan. Mula tu tengok dulu, lepas pada tu senyum. Lepas pada senyum, fakalamun. Tanya lah. Kita panggil bahasa Buddha lah ni, karung. Kerana tu orang comel, karung. Lepas pada tu famau'idun. Bila kecek kena hati gi mari, bila lain cara kecek seni lah ni. Moden canggih. Kecek dengan Facebook, kecek dengan live WhatsApp, boleh kecek lah ni. Hantar gambar, hantar suara, hantar aku gi mari, tanya khabar orang mana, tanya nama dak. Tu. Lepas pada kecek tak puas, kecek famau'idun, buat perjanjian. Nak pergi temulah, temu situ, temu sini. Lepas pada temu tu gak faliqaun. Tu jadilah apa yang terjadi. Banyak lah ni. Jadi kan zina. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillahi min zalik. Minta jauhlah kita anak isteri kita, minta jauh daripada penyakit-penyakit yang membawakan kepada kita ni diazab oleh Allah di akhirat sana, iaitu melakukan berzina. Ini caranya. Habis tu kata berapa banyak cinta ataupun kasih orang ni menyebabkan lalai dari Allah, ataupun menyebabkan deraka, bukan sekadar lalai dak, deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu cinta kita ni we ada makna. We bermakna cinta kita. Jangan cinta kita ni menyebabkan satu hari bakit kita di padang mahsyar, cinta kita tu hampa, rosak, menyebabkan kita masuk di kalangan orang rugi. Sedangkan masa tak akan berlalu dah. Masa tak akan klik semula dah. Cinta kita kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu hanya menjadikan penyesalan, jadikan sesalkan kita sesal panjang pada kerana kita nak klik mari tak boleh dah. Lepas pada mati kita nak klik mari tak boleh dah. Itu panggil lan tarji'al ayyamul lati matat. Masa yang lalu tak akan ulang tayang kembali dah. Gigi terus. Lebih lagi kita gi di akhirat, gi yang tak akan klik mari dah. Gi yang berpanjangnya di sana. Lalu tu letak molek perasaan hati kita lah ni. Cinta kita. Lebih lagi kita cinta kepada Allah. Cinta bermakna ialah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, kepada orang tua kita, ibu bapa lah kita panggil, kepada ibu bapa kita, kepada saudara-saudara seagama dengan kita. Lebih lagi sekarang ni dah, bahkan di bulan puasa baru dekat-dekat nak raya baru ni tak, dekat-dekat nak raya baru ni berlaku lah. Saudara-saudara kita di Palestin, saudara kita seagama dengan kita, walaupun dia bangsa Arab, dia bahasa Arab, kita bahasa Melayu, bahasa Jawi, dah dia agama, sama-sama agama dengan kita, dia saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah.
Kita dengan dia walaupun negeri lain-lain, bahasa lain-lain, bangsa lain-lain, tapi dah dia agama Islam, dia seakidah dengan kita, bertuhan, bertauhid kepada Allah sesupa dengan kita, maka dia tu adalah saudara kita. Kita kena kasih, kena letak cinta saudara hati, apa ni, letak hati kita ni, perasaan hati kita ni kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang dizalim oleh Yahudi laknatullah. Kita duk dengar kan berita baru ni, bedai berminggu-minggu, 2 minggu bedai, dengan bang, dengan gapo mati beratus, tu saudara kita tu. Jangan kita tengok saja, jangan kita bunyi berita saja, tak ada ambil berat, kita panggil. Tak ada ambil berat, tak ada ambil tahu, tak ada ambil peduli. Paling kurang doa paling kurang. Allah, saudara kita mati beratus di Palestin, doa kepada Allah, Allahumma ansuril ikhwanana, ya Allah tolonglah saudara-saudara kami di Palestin, tolonglah saudara kami di Palestin, di negeri Palestin, fil Gazzah wa fil Gazzah, dan di Gazzah, di Palestin, di Gazzah semualah, tidak maknanya mal Palestin saja, apa saja, di mana saja, di mana saudara Islam kita dibuat nyanyo, dizalim oleh musuh-musuh Allah, kita minta doa paling kurang lah. Paling kurang kalau boleh bantu melalui derma khairat, kalau ada kita panggil monetik ke ataupun pertubuhan di mana saja yang boleh beri pertolongan kepada saudara kita di Palestin, minta khairat, minta sedekah, boleh kita tolong. Kerana cara kita nak tolong saudara kita dengan 3 cara. Pertama, kita bersama. Kalau dalam bab perang, kita bersama dalam peperangan. Kita tak kuasa dengan bahawa kita duduk jauh negeri nak pergi lagu mana. Tolong dengan secara derma khairat kita, hantar duit. Hantar duit. Tolong dengan secara duit. Infak. Tolong dengan secara duit. Tak ada orang minta khairat, kita tak tahu nak beri kat siapa dia. Doa kita kepada saudara kita. Doa apa tak ni lah. Allahumma ansur ikhwanana. Ya Allah, tolonglah saudara kami. Di mana sajalah. Kalau berlaku di Palestin, fi Palestin, fil Gazzah, fi Suriah, fil Iraq, fil Fatani, ataupun fi sairi biladil muslimin fi kulli makan. Semualah pada umumnya, pada semua negeri-negeri Islam yang dibuat nyanyo, dibuat zalim oleh musuh-musuh Allah pada sebenar tepat. Ini paling kurang doa sama-sama pada saudara kita. Kerana Nabi kata tak sepenuh iman kamu. Tak sempurna iman kamu. La yu'minu ahadukum. Tak sempurna iman salah seorang di antara kamu. Hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu bi nafsih. Hingga kamu kasih kepada saudara kamu balah mana mung kasih kepada diri kamu. Kita kasih kedak diri kita kena bom. Umur kita kena putuh. Diri kita kena bedai, anak kita kena bunuh. Kasih tak? Tak kasih. Begitulah juga kita tak kasih saudara muslimin muslimat ataupun mukminin mukminat yang dibuat zalim, buat nyanyo oleh Zionis Yahudi laknatullah di Israel. Kita tak kasih. Kita tak kenal lagu tu. Kita benci. Maka benci kita tu, kita rayuanlah kepada Allah. Minta doa. Sama-sama minta doa. Lepas pada maya, belum pada maya, setengah-setengah tu semaya baca kunut nazilah. Di rakaat akhir bangkit daripada rokok baca kunut. Ada ke tu dia mau buh kunut pandak ya. Boleh kurang 7-8 baris gitu ya. Banyak kita doa kepada saudara kita. Itu masuk dalam kata kita kasih kepada saudara kita. Inilah panggil kasih lagu ni, kasih yang bermakna. Kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul, pada ibu bapa kita, pada saudara-saudara muslim, kepada Al-Quran, kasih kepada amalan-amalan. Ini semua orang panggil kasih yang membawa kepada manfaat. Kasih yang membawa kepada kita ni makna kasih. Inilah panggil kasih yang membawa menjadi bermakna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni adapun cinta yang lain daripada tersebut saat ni tak ada makna lah, tak ada makna. Bakit kita kasih sangat ke burung titik kita ni. Kasih ke burung titik. Sayalah burung candik kita ni duk bibit semua ni. Bakit di pada mahsyar burung candik, burung titik ataupun apa saja yang kita kasih ni tak boleh tolong kemudian daripada mati. Maka kasih lagu tu panggil kasih yang hampa, kasih yang kosong. Inilah Nabi kata antara keelokan
ataupun kualiti seorang Islam itu tinggi tak tinggi, tengok di benda hak ia tinggal. Kalau ia tinggal perkara tak manfaat kemudian daripada mati, menanda kata kualiti ataupun kita panggil kata Islam hak ada pada dia tu bernilai tinggi. Tarkuhu ma la ya'ni. Nabi kata dah. Inilah di antaranya. Lalu tu antara hadis Nabi hak Nabi sebut satu lagi, kita nak mendapatkan halawatul iman. Halawatul iman makna kemanisan. Manis iman kita. Iman ni dia ada rasa. Iman kepercayaan hati kita ni kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada Nabi, malaikat ni, nenek kepercayaan kita hak rukun iman tu, dia ada rasa iman kita. Iman ni ada kalanya manis, panggil halawah, ada kalanya pahit, panggil mararah. Iman dua ni, dia ada dua rasa. Maknanya kita nak merasa iman ni di dalam iman kita. Nabi kata orang mana ada tiga benda ni, dia akan merasa iman ni iman dia. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga benda ni, mana-mana orang yang ada padanya, maka dia akan mendapat kemanisan di dalam iman dia. Bila dapat kemanisan ni lah, malai tak berhenti radu, baca Quran, berzikir. Pasal apa? Iman dia ada rasa. Bila iman ada rasa, ibadat dia kepada Allah, dia tak puas-puas pun. Masa yang maya, masa tak puas, masa tak sudah. Masa dia berzikir, baca selawat, dia berasa manis. Malah waktu mana dia melakukan ibadat. Pasal apa? Pasal iman dia tu ada rasa. Antaralah tiga ni kita sebut pada ni. Sebut satu je. Apa dia? Hak pertama kali bahawa dia menjadikan Allah dan Rasul lebih dia kasih kepada dua-dua ni, dia kasih kepada Allah, dia kasih kepada Rasul lebih daripada apa-apa pun. Hak duk dalam milik dia ataupun duk di keliling kelada dia ataupun hak telitah dalam hati dia. Dia kasih kepada Allah dan kasih kepada Rasul lebih daripada yang lain. Itu kita kecek pasal kita mudah-mudah. Lebih pada kasih pada anak dia, lebih pada kasih pada ayah mak dia lagi, lebih pada kasih pada kereta mutu, lebih pada rumah dia lagi, lebih daripada harta benda dia ataupun pangkat tamneng dia, lebih pada apa-apa lagi dia kasih kepada Allah dan Rasul. Nombor satu Allah, nombor dua Rasul, lebih daripada apa-apa pun. Tak kena sebutlah apa-apa tadi, kita sebut contoh, lebih pada ibu bapa, lebih pada anak, lebih pada isteri, lebih pada harta benda, lebih pada pangkat. Nombor dua, nombor tiga dah Allah dan Rasul, nombor satu, maka dia akan dapat halawatul iman. Ini kait dengan al-hub, perasaan kasih. Ni kita nak sebut malam ni buat tazkirah sebagaimana kita sebut dalam buat huwaqah lah, kita panggil huwaqah kita nak kecek ni, pada kasih saya kerana Allah. Bila kita kasih saya kerana Allah, bermakna selalu dah. Lalu tu adalah antaranya doa kita nak supaya Allah Ta'ala kasih juga kita pun nak kasih kepada Allah. Dan ada satu-satu amalan kita ni, ada amalan hak kita duk buat hari-hari, ada dah maya dah molek lah maya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, molek. Kita melakukan ibadat puasa di bulan Ramadan baru ni, molek, baik, comel. Comongnya lepas pada Ramadan janganlah kita kurang. Jangan kurang, bukan kata bulan Ramadan amal sangat, bila habis Ramadan tak ada amal. Makna orang ni jadi hamba Ramadan. Ambil ulama kata menjadilah hamba Allah, jangan kamu menjadikan hamba Ramadan. Lagu mana jadi hamba Ramadan? Bila pasal apa bulan Ramadan, bulan puasa Allah, ya beramal tak berhenti gaduh. Habis Ramadan tinggal habis amal. Ini bagi orang jadi hamba Ramadan. Kita jadi hamba Allah. Tak kira bulan Ramadan, bulan tak Ramadan pun kita beramal. Kodak kita. Tuhan pun paksa atas kita, atas kodak kita, atas kodak dia. Maksud apa ni? Fattaqullahi biqadari mastata'tum. Amalah kodak mana kita boleh beramal. Atas kodak kita. Teruk nyok ni kita cok amalan ni. Makna ada amalan kita. Lalu tu di antara amalan-amalan supaya Allah Ta'ala kasih saya kita, kata kita ni kasih kepada Allah. Di hati kita ni ada perasaan saya kepada Allah, Allah kasih kepada kita.
dan kita nak amalan-amalan yang membawakan kita kepada ada timbul perasaan hati kita kasih dan sayang kepada Allah. Di antaranya doa ni, satu doa kita nak beri, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku menuntut kepadamu kasih sayangmu ya Allah. Allahumma inni, kalau kita baca untuk kita, kalau kita beramai-ramai tak kira lah 2 orang 3 orang ataupun lebih pada tu, Allahumma inna nas'aluka hubbaka, ya Allah, kami menuntut kepadamu hubbaka, kasih sayangmu ya Allah. Kita nak kasih sayang Allah. Ni kita nak buh dalam komen ni, kita nak buh dalam komen Pak Mu, takut ke saudara-saudara kita yang dengan ni berasa nak amal dengan amal doa ni. Kita boleh baca bersama. Panggil doa supaya kita dapat kasih sayang dari Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku tutup kepadamu kasih sayang daripadamu ya Allah. Begitulah juga kasih sayang mereka-mereka yang kasih sayang kepadamu juga, daripada nabi, daripada para aulia illah. Tu nak juga kita kasih, kita nak kepada Allah tu kasih sayang kita, nak juga kasih sayang balah mana orang kasih sayang kepada Allah. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan amalan apalah saja amalan yang membawa kepada kita ni, bawa siapa kepada kasih sayang kepada Allah. Tak kira amalan apa pun, maya kita ataupun berzikir atau berselawat, sedekah, qiyamul lail, baca Quran, semua amalan-amalan yang membawa kepada dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pandai ya. Doa supaya kita dapat kasih sayang dari Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Kalau kita baca seorang, kalau baca untuk ramai-ramai, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Gitu. Boleh amalah. Bacalah teka-teka mana setelah daripada semaya 5 waktu ataupun masa kita duduk saja-saja. Duduk saja-saja tak ada kerja ke apa, baca ni. Amalah sebanyak mana kita boleh buat ataupun boleh qadar kita buat. Gitulah saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah. Kita bersama lebih kurang 40 minit dah dengan 200 mata memandang. Malam ni sekadar itulah tazkirah malam ni kita boleh pergi. Lepas tu apa saja yang banyak ni soalan pun ada ni. Salam waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara-saudara kita hok bagi salam dalam ruangan ni, itulah jawab salam dah deh. Terima kasih. Terima kasih sedang menonton mana-mana share ni. Bersama dengan kita, moga-moga jadi manfaat lah. Moga-moga jadi manfaat di jalan Cerak Cacing, di jalan Lamlong. Lamlong pokok bawi orang Lamlong ada covid kedak kat tu. Moga-moga Allah Taala selamatlah pok kita daripada penyakit-penyakit duk merebak ni. Tiap-tiap kali kita nak tubik umur, ingatlah paling kurang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali ni. Ni kita ingat dah, camanya nak peringatkan semula. Itu doa supaya menyelamatkan kita daripada penyakit-penyakit yang sedang merebak sekarang ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fis sama' wala fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ataupun satu perkara lagi, satu amalan lagi. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ni kita minta pada Allah, semoga Allah Taala jaga kita, selamatkan kita dalam perjalanan ni. Kita nak pergi kerja ataupun nak pergi mana-mana pun, semoga Allah Taala kawal kita, jaga kita daripada penyakit-penyakit duk merebak rata-rata ni. Tempat kita ni pun mula darah ni. Mula darah ni tempat kita ni saparah. Hak terik dulu tak ada lagi. Hak terik ni mula-mula saparah.
Yang kau siapa sijik pun kena jaga-jaga mak-mak pun tak boleh nak buat dah. Itulah. Habis tu pakai akak lah, pakai akak. Utama kali kita banyak taubat. Ulama-ulama dulu kalau yang menjagakan kepada tempat-tempat yang melakukan penyakit-penyakit merebak serata tempat ni ialah banyak istighfar, banyak taubat, banyak kita buat kebaikan. InsyaAllah Allah menjagakan kita daripada bala-bala tu. Kerana semua daripada Allah ni, ingatlah, bukan kemudian politik ni kita buat kecil banyak politik cerak ni, covid ni, tak. Daripada Allah ni tauhid kita. Nah, tauhid kita kena pegang rumah dah. Kena pegang kejap bak pegangnya kita tu. Semua berlaku daripada Allah. Nah, wa illam yasha lam yakun. Kalau Allah Taala tak hendak, tak berlaku, tak kehendak kita, tak akan berlaku. Di Mesir nyata sangat ayah mai. Alhamdulillah, pelajar Azhari. Terima kasih weh di Mesir weh. Apa khabar di Mesir? Lagu mana mula mengaji, semoga Allah Taala mudahlah. Pelajar-pelajar kita ni hok di Mesir ni mudah di dalam pengajian dia, selamat daripada penyakit-penyakit wabak, mudahlah segala urusan buat kerja dia ni, buahlah rezeki dia hok duk pelajar-pelajar kita. Beri semangat sikit kepada pelajar-pelajar kita hok duk di Mesir. Nah, bersungguh-sungguhlah belajar. Adik-adik ambo ni bila kata adik lah deh, minta maaf lah sekiranya kalau ada hak umur tua pada kita duduk di Mesir tu, minta maaf, kita panggil adik-adik. Moga ni kita 40 lebih dah ni. Semoga Allah Ta'ala beri selamat. Kalau nak sihat lah, nasihat ni kongsilah, mungkinlah demo ni lebih pada kita lagi. Utama sekali ulama lah yang kita ambil pada ulama juga, tok guru lah. Tok guru kata kita pergi belajar, kita cutuk ilmu ni, niat nombor satu kali adik-adik weh. Niat kita betul, turun tangga, turun gapo tu, masa kita nak pergi tutup ilmu tu betul. Benar-benar kita niat nak tutup redha Allah. Pergi ngaji ni, turun tangga daripada rumah, tinggal tangga, tinggal adik-beradik, tinggal ibu ayah, tinggal kampung halaman, pergi daripada negeri lain tu. Betul-betul aku nak tutup redha Allah, nak cari ilmu Allah. Habuai nak boleh, tak boleh, nak pandai, tak pandai, nak geti, nak boleh mengajar, tak boleh mengajar, tu bukan kerja kita dah. Bukan kerja kita. Betul tu, bila benar-benar kita nak redha Allah, nak pada ilmu Allah, insya-Allah dengan sebenar-benar ikhlas kita turun tangga, kita tutup redha Allah, melalui kita tutup ilmu ni, insya-Allah ilmu kita barakah. Lepas tu jagalah jaga maruah kita, jaga kedudukan kita, jaga guru-guru kita kehormatan, jangan menyakitkan hati guru, jangan guru teguh hati. Setengah-setengah tok guru ni pasal gini nah, nak royak atau bimbang takut tok guru teguh hati. Jamai kita nak pergi ngaji dengan tok guru, jangan kita pergi terah dengan, jangan. Kita pergi dengan syekh ni, kita terah dengan dia, boleh sedap ke tak sedap, terah dengan syekh. Boleh dengar boleh 2 hari, gaib terus. Menyebabkan syekh tu terasa hati. Apa dia tu mari dengar aku 2 hari ya. Lepas ada tu gaib, tok hari mari terus. Berat. Tu nak royak atau tok guru setengah-setengah tok guru bimbang siapa tangga tu. Jangan kita pergi betul. Pergi rupa kalau kita nak pergi dengar tu, benar-benar kita pergi dengar terus, pergi ngaji terus dah. Aku pergi dengar apa benda terah dulu tengok dah mana setara mana syekh ni. Baru dengar hari gaib terus. Tok guru terasa hati. Berat dia tu mari dengar aku 2 hari gaib terus. Tu jangan menyebabkan terasa hati guru kita. Itu salah satu menyebabkan ilmu tak ada keberkatan. Ni kepada pelajar-pelajar kita kongsilah ni, bukan kata nak ajar sangat. Adik-adik kita hodok di Mesir dengan ni, bukan nak ajar sangat dah ni, nak kongsi. Sebab kita ambil pada tok guru juga. Tok guru besar kata ngaji ilmu utama kali niat kita betul. Jangan menyakitkan hati guru, jangan hati dia terasa dengan perbuatan kita. Ikhlas benar-benar kita nak pada tutup redha Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi ilmu yang barakah. Ni kampung kita nak tupai banyak lagi ni. Pakat akak kelik mari sebarkan ilmu agama Allah di tempat-tempat kampung halaman masing-masing. Kelik mari cerah tempat kita. Kerana ilmu adalah nur.
ilmu adalah cahaya. Kita terbang hidup ngaji jauh-jauh, kelik mari sabar, jangan kelik mari buat senyap. Jangan kelik mari buat senyap. Boleh ngajar di sekolah tu, boleh duk takrisi tu, akak boleh akak raja tu. Jadi ya, ilmu kita lama korek. Akhir-akhir tinggal ada satu madah ya ilmu kita. Namun ngajar apa kalau tu? Oh, kita ngajar ilmu fiqh, boleh fiqh tu lah. Main hapak mati, hapak tua boleh. Itu walah kita pergi ngaji banyak ilmu. Ni bukan nak kata mengata ni. Kongsi-kongsi deh. Moga-moga dapat manfaat. Deh. Alhamdulillah, itulah saudara-saudari kita bersama malam ni lebih kurang dekat sejarah ni deh. Dekat sejarah ni. Mana ni? Kata-kata tepat ni. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Yang mana beri salam pada malam ni di Maya Cerak ni. Apa khabar weh di Maya weh? Hujan turun kedok, lagu mana kat ada semaya CJ Jumaat boleh buat kedok. Salam ayah main piyah suai. Piyah itu sijik bapu surah. Sijik bapu surah boleh ada di sijik ni. Sijik bapu surah ni. Ya hadiah. Masa kita pergi ceramah belum ada puasa baru di bapu surah, dia hadiah wis putih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selawatlah banyak pada Nabi. Banyak selawat kepada Nabi. Moga-moga Allah Ta'ala beri keberkatan, rahmat dari Allah turun pada kita banyak. Moga Nabi janji dah dah. Man salla alayya salatan marratan wahidah. Mana-mana orang selawat atasku sekali ya. Sallallahu alaihi biha ashar. Allah Ta'ala akan turun rahmat atas orang yang selawat 10. Banyak selawat. Hidup kita banyak selawat. Orang hati panas, orang besing bahasa mudah mongoh. Cara buat ke mana nak beri kita ni pongoh lah. Pongoh sungguh kita ni. Ke mana ada pongoh kadang-kadang rumah pujuk sepak. Ide-ide tekat. Banyak selawat. Hati kita sejuk. Relax. Tu cara dia. Banyak selawat. Amalan selawat ni banyak sangat khusiat dia. Orang nak mimpi jumpa Rasulullah, banyak selawat. Ada pula nama tanya banyak mana ustaz? Kau ada banyak. Banyak paling kurang lah 10,000, belah-belah ribu. Banyak. Paling kurang insya-Allah akan dapat manfaat dengan sebab kita selawat. Allah Taala menenangkan hati kita. Lebih lagi kita nak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar sana. Kita nak lagu tu. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang kasih. Maka nanda kata orang yang ni kasih kepada sesuatu, aksara min zikriha, ia akan sebut perkara tu banyak. Sebut dia kasih kepada Rasulullah, dia selawat, sebut nama Nabi banyak-banyak. Kasih kepada Allah, sebut nama Allah banyak-banyak. Gitu. Alhamdulillah, sama-samalah kita. Sebenarnya kita ni nak tak ada mula lagi ni mengajar ya sama-samanya. Kita lepas pada rayon ni mula dah lah di CJ, di rumah orang di Balasah ni. Kemudian ni tempat kita duduk ni tak boleh nak beripung dengan secara beramai-ramai lagi. Di CJ tak boleh buat lagi, di Balasah tak boleh buat lagi, rumah orang pun tak tahu lagi lah. Bila tak tahu lah kita nak mula kuliah kita duk fikir-fikir nak buat satu tazkirah lah, satu majlis tak ada majlis sangat, seorang diri juga buat live dengan gini tapi nak ambil masa waktu mana, waktu lepas isya lagu ni kita nak baca kitab hadis 40 penawar hati. Semoga-moga jadi tazkirah, jadi manfaat untuk kita kongsikan ilmu. Sama-sama lah. Tapi duk fikir nak buat malam ke siang hari lepas ada subuh, duk fikir nak buat. InsyaAllah moga-moga adik kakak kita sedang menonton ni tolong doa lah. Semoga-moga kita boleh buat live dengan secara gini, dengan secara rumah lagu ni lah. Sebab kita sama-sama duk buat live ni pak kuliah kita lah, kuliah ngari, kuliah isya ni. Lepas tu ni nak mula tak boleh lagi kuliah dengan sebab pak kita ni ramai juga ni. Baik malam ni boleh ada sekat ni dulu deh. Kita buat sebagaimana tazkirah yang kita dengar malam ni, moga-moga yang dimanfaat deh. Tazkirah kasih sayalah we ada kerana Allah. Lagu mana rupa kita nak buat usaha pun we ada kerana Allah. Kerana bila kita kasih sayang kerana Allah, insya-Allah selamat kita. Kerana Tuhan apa panggil di akhirat ada sebut dalam hadis kursi kan.
aina mutahabbuna bi jalali, mana orang yang kasih saya, orang yang berkasih saya, orang yang orang di mana orang-orang yang dulu di dunia berkasih saya kerana kemuliaanku. Tu aina mutahabbuna bi jalali. Ni Tuhan sebut dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis kursi, firman Allah, uzilluhum fi zillihi, maka Allah Ta'ala berikan naungan, aku berikan kepada mereka naungan di bawah naunganku. Pada hari yang yauma la zilla illa zilli, pada hari yang tidak ada teduhan, tidak ada naungan malaikat naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang atau orang yang kasih saya kerana Allah di akhirat boleh duduk bawah teduh. Ini orang atau besar sangat perasaan kasih kalau kita letak kena pada tempat, bermakna di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi malam ni ingatlah hak kita ambil tazkirah, ambil pada awal apa sudah ni, ambil khulasah, ambil kesimpulan. Kita nak pesan malam ni ataupun buat bagaimana pesan ni untuk diri hamba sendiri dan untuk saudara-saudari muslimin muslimat yang sedang menonton ni, kasih sayalah kerana Allah, insya-Allah kita akan dapat selamat di akhirat sana. Jadi malam ni akhirilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.